Baiklah, selepas ini kita akan ke Perlis. Cerita pagi di negeri Perlis ini adalah berkaitan dengan menangani stigma terhadap pesakit mental. Rakan saya sudah pun bersedia. Ryan ada cerita mengenai perkara ini. Ryan, silakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. 10 Oktober lalu merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi hentikan stigma tentang masalah kesihatan di negara kita. Ini kerana pelbagai cabaran yang dihadapi dalam era globalisasi terkini. Untuk memperincikannya bersama dengan saya, Imam Besar Negeri Perlis, Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz, setiap insan yang ada di atas muka bumi ini tak boleh lari daripada masalah, kerana masalah itu adalah perencah dan juga satu fitrah bagi manusia Ustaz. Jadi bagaimana cara untuk kita menangani perkara tersebut? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya semua masalah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanlah yang menguji kita dan Tuhanlah yang menyelesaikan masalah kita. Jadi manusia ni dia diuji dengan pelbagai. Ada yang diuji dengan kematian, dengan kesakitan, dengan kesihatan fizikal. Bahkan manusia tidak lari daripada diuji dengan kesihatan mental. Bila Ustaz sebut tentang kesihatan mental, dia berkaitan dengan kemurungan, berkaitan dengan kebimbangan, ataupun bahasa sekarang dipanggil anxiety. Begitu juga orang yang diuji dengan kita kata perkara yang melibatkan trauma, melibatkan kesihatan yang orang tak nampak. Orang tengok nampak macam sihat, tetapi nampak macam dia ada sesuatu kebimbangan pada diri dia. Jadi yakinlah, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a biiznillahi azza wajal. Nabi kata setiap penyakit ada ubat dia, dan apabila bertepatan ubat dengan penyakit, maka dia akan sembuh dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sidang penonton sekalian, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguji kita, dan kita yakin ada hikmah di sebalik apa yang Tuhan uji kita. Baik Ustaz, bila cerita bab ujian ni Ustaz, setiap Muslim perlu beriman Ustaz, dan iman itu akan diuji. Dalam perspektif Islam, bagaimanakah keadaan kita untuk sentiasa bersedia apabila diuji Ustaz? Okey, yang pertama, bila kita diuji, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan antara rukun iman yang kita beriman ialah rukun iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Penghujung surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan dengan kadar kemampuan dia. Jadi yakinlah, apa yang Tuhan uji kita sebenarnya itu kadar kemampuan kita. Kadar kesakitan, kematian, kemalangan ataupun kesihatan mental, yakinlah ada penyelesaian dia. Contoh Ustaz, ambil contoh, kita kata orang yang diuji dengan kesihatan mental. Mungkin sebahagian kesihatan mental memang kita nak kena rujuk kepada pakarnya. Ada kesihatan mental yang melibatkan hospital, melibatkan klinik kesihatan. Ada kesihatan mental kadang-kadang melibatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah kata Allah turunkan Al-Quran sebagai ubat dan sebagai rahmat untuk orang beriman. Jadi dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Quran dan kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan kita dengan manusia. Sebab kemurungan dan kebimbangan tu sebab dia duduk seorang-seorang. Tetapi bila dia bersama dengan masyarakat, dia datang solat Jumaat, itu sebahagian daripada rawatan untuk orang yang ditimpa dengan kemurungan dan kebimbangan. Dalam isu yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir mengingati Allah, kita bertasbih, kita bertahmid, kita zikir pagi, kita zikir petang, kita zikir selepas solat, zikir sebelum nak tidur, zikir dalam perjalanan, zikir dalam masuk masjid. Semua zikir ada tempat-tempat ini untuk kita memberi ketenangan kepada jantung hati kita. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan itu tadi. Jadi hentikan stigma tentang mereka yang menghadapi masalah mental ini, bantu mereka sekiranya mereka memerlukan. Jadi saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri, silakan.